Loh, Pak. Kami apa tawaran? Assalamualaikum Encik, selamat datang. Silakan duduk. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu, kami datang tu nak gadai barang tu. So, mau tanya lah macam ni prosedur mau gadai barang tu. Tak lah barangnya. Oh, boleh. Tapi orang perlu timbang dulu barang tu. Okey, taklah prosedurnya. Bacalah dulu. Definisi gadaian menurut bahasa dan juga syarak. Rahnu dari segi bahasa bererti kekal, tetap dan tahan ataupun boleh diertikan sebagai mempertaruhkan sesuatu, umpamanya menggadai nyawa, menggadaikan tanah air dan sebagainya. Manakala menurut istilah hukum fiqh ataupun hukum syarak, rahnu atau gadai ialah menjadikan sesuatu barang sebagai cagaran kepada sesuatu hutang buat menjelaskan hutang itu ketika tidak kuasa membayarnya. Kemudian, pandangan ulama semasa menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Al-Halal wa Al-Haram fil Islam menghuraikan maksud gadaian itu sebagai sesuatu barang yang dijadikan penugahan ataupun kepercayaan dalam urusan hutang piutang. Barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual jika hutang tidak dapat dibayar, tetapi penjualan itu mesti sama nilainya dengan nilai wang yang dipinjam. Seterusnya, kita beralih kepada istilah dalam gadaian. Seperti mana yang kita ketahui, Ar-Rahnu merupakan sistem pajak gadai yang menggabungkan beberapa konsep syariah, yakni terdapat istilah Ar-Rahnu, istilah Al-Wadi'ah Yat-Tamanah dan istilah Al-Qad. Istilah yang pertama ialah istilah Ar-Rahnu, yang merupakan satu mekanisme di mana satu barang yang berharga yang punya nilai di sisi syarak yang dijadikan cagaran dan sandaran yang terikat dengan pinjaman yang bercagar yang boleh dibayar dengannya dengan cara menjual atau melelong barang tersebut bagi mendapatkan kembali hutang yang diberikan. Jadi, di sini dapatlah kita ketahui bahawa Ar-Rahnu merupakan satu sistem di mana kita mencagar satu barang yang berharga ataupun barang yang bernilai di sisi syarak sebagai cagaran kepada pinjaman yang kita lakukan, dan sekiranya kita tidak mampu membayar semula hutang ataupun pinjaman itu, maka pemegang barang gadaian boleh menjual ataupun melelong barang gadaian itu tadi bagi mendapatkan kembali hutang yang dia telah berikan. Seterusnya ialah istilah Al-Wadi'ah Yat-Tamanah, yakni simpanan barang yang berharga dengan jaminan, di mana setiap barang yang disimpan dikenakan upah simpanan bagi menjaga barang tersebut. Dalam situasi ini, apabila kita melakukan gadaian, kita akan menggadaikan barang-barangan yang berharga dan barang-barangan ini akan disimpan oleh orang yang memberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman ini tidak berhak untuk menggunakan barang yang dicagarkan kerana mereka telah diberi upah untuk menyimpan barang-barang tersebut. Dan sekiranya barang-barangan yang dicagarkan itu rosak sewaktu berada di tangan mereka, maka mereka akan dikenakan ganti rugi ke atas barang yang rosak itu tadi. Sejurus dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Surah An-Nisa ayat ke-58. Seterusnya ialah
istilah yang ketiga, yakni istilah al-qard, bermaksud pinjaman tanpa faedah atau pinjaman kebajikan yang diberikan untuk tujuan pertolongan. Jadi daripada istilah ini dapatlah kita ketahui bahawa ar-rahnu sangatlah berbeza dengan pajak gadai konvensional, di mana pajak gadai konvensional menetapkan bayaran tambahan dan kadar faedah, manakala ar-rahnu tidak menetapkan sebarang bayaran tambahan. Adapun upah simpanan, ia adalah hasil persetujuan di antara kedua-dua belah pihak, bukannya berasaskan kepada jumlah pinjaman yang diberikan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaklah kamu memberinya balasan yang baik. Seterusnya adalah dalil gadaian. Dalil gadaian menurut Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wa in kuntum ala syakri wa lam tajidu kadiba farhanu makbudah, yang bermaksud, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Surah Al-Baqarah ayat 283. Manakala dalil dari sudut as-sunnah, di antaranya hadis yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW telah menggadai baju besinya kepada seorang Yahudi yang dipanggil dengan Abu al-Syahmi sebagai cagaran harga 30 gantang syair yang baginda beli daripadanya untuk keluarganya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukum gadaian. Hukum bergadai adalah harus, iaitu harus bergadai dengan sesuatu atau apa-apa barang yang sah diperjualbelikan. Maksudnya di sini ialah apa-apa barang atau sesuatu yang sah dijual, maka ia sah digadai. Rukun dan syarat gadaian. Rukun yang pertama ialah rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin bermaksud penggadai dan pemegang gadaian. Antara ciri-ciri yang harus ada pada penggadai dan pemegang gadaian ialah, yang pertama, tidak dipaksa. Yang kedua ialah baligh, namun tidak sah bagi kanak-kanak dan orang yang gila. Yang ketiga ialah berakal. Maksudnya di sini ialah penggadai dan penerima gadaian mestilah waras. Bapa atau penjaga boleh menggadai harta orang-orang gila kecuali jika terpaksa atau ada keuntungan. Yang keempat, cerdik. Maksudnya di sini ialah penggadai mestilah berpengetahuan dalam menguruskan hartanya. Yang kelima ialah berkuasa penuh terhadap diri dan hartanya atau barang gadaian. Penggadai mestilah hak miliknya secara mutlak. Kita pergi kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua ialah marhun. Marhun bermaksud barang gadaian. Antara ciri-ciri yang harus ada pada barang gadaian ialah, yang pertama, suci dari segi syarak. Yang kedua, barang yang hendak digadaikan perlulah barang yang boleh memberi faedah kepada manusia. Yang ketiga, barang yang hendak digadai adalah hak milik penggadai. Yang keempat, barang yang hendak digadaikan mestilah ditentukan harganya. Dan yang kelima, harta gadaian adalah benda yang sah untuk digadai, tetapi tidak sah untuk kita menggadai harta wakaf. Kita pergi kepada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah marhun bih. Marhun bih bermaksud hutang. Ciri-ciri yang harus ada pada hutang ialah bayaran atau barang yang diberi kepada penggadai itu mestilah hutang yang dimaklumi. Jika tidak seperti itu, maka tidak sah jika tidak berupa hutang, seumpama benda yang wajib diganti seperti barang yang dirampas, barang pinjaman atau sebagainya. Kita pergi kepada rukun yang keempat, iaitu sirah. Sirah bermaksud lafaz. Antara ciri yang harus ada pada lafaz ialah, yang pertama, tidak sah gadaian melainkan dengan ijab dan qabul. Yang kedua, syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat pada urusan berjual beli. Jika tidak seperti itu, maka tidak sah diselangi oleh perkataan lain atau berselang lama. Hal ini juga tidak sah apabila jika bertaklid dan menggunakan tempoh. Contoh
Okeylah, Mek setuju. Macam ya, kita boleh isi bawang tu lah, cik. Isi maklumat bawang tu. Okey. Okey. Okay, dah tak sah. Seterusnya kita beralih kepada perkara yang membatalkan gadaian. Terdapat 5 perkara yang membolehkan terbatalnya gadaian. Yang pertama, gadaian akan dikira terbatal dan tamat sekiranya penggadai telah membayar keseluruhan hutangnya kepada pemegang gadaian ataupun barang yang digadaikan itu diserahkan semula kepada penggadai. Ini bermaksud apabila penggadai telah berjaya membayar keseluruhan hutangnya kepada pemegang gadaian dan barang yang dicagarkan itu tadi, barang yang digadaikan itu tadi diserahkan semula kepada penggadai, maka gadaian itu dikira terbatal dan tamat. Yang kedua, sekiranya barang gadaian rosak dan orang yang memegang gadaian itu meninggal dunia. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan hutang pada masa yang ditetapkan dan menyebabkan barang gadaiannya dijual. Ini bermaksud apabila penggadai tidak mampu menjelaskan hutangnya pada masa yang ditetapkan, maka pemegang gadaian terpaksa menjual ataupun melelong barang gadaian itu tadi supaya dia mendapat pinjaman itu semula. Yang keempat, barang gadaian itu disewa atau disedekahkan kepada orang lain. Dan yang kelima, orang yang memegang gadaian itu membatalkan gadaian walaupun tanpa pengetahuan penggadai. Seterusnya ialah kes moden, iaitu pemalsuan emas dan teknologi pengujian emas. Penipuan emas palsu boleh berlaku atas faktor luaran dan dalaman dengan melalui pemalsuan dokumen, kecurian dan pekatan antara dua orang pegawai dalaman ataupun lebih. Isu pemalsuan ketulinan emas ini akan menjadi lebih rumit dengan ketiadaan teknologi yang canggih. Antara kes yang kerap ditemui adalah pemalsuan emas yang melibatkan penyaduran emas luaran ataupun dipanggil sebagai lead gold. Lead merupakan sejenis cecair yang menyerupai emas dan telah digunakan secara meluas untuk meningkatkan jumlah berat emas. Malahan, ia tidak dapat dikesan melalui beberapa kaedah teknologi emas yang sedia ada. Industri mengakui risiko ini boleh ditangani melalui teknologi pengujian emas yang canggih dan tenaga kerja yang berkemahiran, seperti pengujian asid, ketumpatan dan yang terkini adalah X-ray. Selanjutnya ialah kes klasik iaitu keperluan jihad dan pertahanan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Sayyid Al-Nas bahawa Rasulullah SAW meminjam senjata-senjata dan baju besi daripada Safwan bin Umayyah yang ketika itu masih musyrik dalam peperangan Hunain untuk menghadapi kekuatan tentera Hawazin dan Saqif yang tidak berpuas hati dengan penaklukan terhadap kota Mekah dan bangsa Quraisy. Lalu Safwan bertanya, adakah kamu ingin mengambilnya secara sukarela atau paksaan, wahai Muhammad? Nabi bersabda, tidak. Tetapi, pinjaman dan ianya akan dijamin sehingga kami memulangkan ianya semula kepadamu. Lalu, dia memberikan 100 baju besi dengan jumlah yang memadai daripada senjata. Seterusnya adalah hikmah gadaian. Hikmah-hikmah dalam melaksanakan gadaian. Yang pertama, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia akan diuji dengan pelbagai jenis ujian bergantung kepada sejauh mana usaha diri mereka sendiri dalam mendapatkan sesuatu pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka. Yang kedua, memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang. Dalam Islam, setiap pemberi hutang hendaklah membuat satu jaminan kepada penghutang berbentuk tarikh ataupun sedikit perjanjian tertentu bagi mengelak berlakunya perkara yang tidak diingini pada masa hadapan. Yang ketiga, memudahkan seseorang mendapatkan hutang modal bagi memulakan perniagaan. Bagi memulakan sesuatu perniagaan, semestinya seseorang itu memerlukan modal yang besar bagi memastikan proses perniagaan lebih mudah dan tersusun. Yang terakhir, memberi peluang kepada umat Islam mengembangkan ekonomi. Dalam menjana serta menstabilkan ekonomi, sistem gadaian juga memainkan peranan dalam membantu ekonomi umat Islam supaya lebih senang maju dan berkembang. Ini kerana dengan adanya pajak gadai yang berkonsep Islam serta memenuhi syarat,
diharapkan menjadi sebagai satu alternatif kepada umat Islam dalam membantu menjadi perintis kepada penggerak ekonomi yang lebih jitu. Okey, itu jumlah duit yang sama nilai dengan barang gadaian kita tadi. Boleh tengok download. Ini ibu tengok. Oh, Okey. Masih. Ya sekejap tengok. ini aja. Masih. Sebenarnya cik, mana apa-apa boleh kontak kami orang juga lah. Okay. Sekian itu saja daripada kami dari Kementerian Ar-Rahnu. Terima kasih.